Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fak. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Sebagaimana yang Fak sebut tadi, ada edisi Jawi dan ada edisi Rumi. Mana terpulanglah kepada sidang pendengar untuk memilih mana-mana kitab. Kalau tak ada kitab pun, maknanya kita boleh buat catatan sendiri. Kita boleh buat catatan sendiri. Ada perkara-perkara yang kita kena titik beratkan, kita kena buat catatan lah untuk memantapkan ilmu kita, untuk mengikat ilmu kita. Sebab tanpa catatan, terkadang mudah kita nak lupa ilmu. Sebab apabila kita memahami pengajian dalam bila kita memahami pengajian dalam majlis ilmu, kita catat pula. Jadi bila kita catat tu, hak kita faham dah daripada majlis ilmu, kemudian kita catat, jadi ingatan kita lebih kuat. Sebab jadi dua kali. Yang pertama, kita memahami apa yang diajar dalam majlis ilmu. Kemudian kita catat pula apa yang kita memahami. Jadi dua kali di situ. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat fahami itu boleh kekal lah di ingatan kita. Sebab kita bicara berkaitan dengan iman, pegangan kita sentiasa. Nanti kita masuk kepada tajuk kitab Safinatun Najah Pekoh ni pula berkaitan dengan amalan kita sentiasa. Amalan kita sentiasa. Bila amalan kita sentiasa ni, ilmu tu kena ingat sentiasa. Sebab amalan tu amalan sentiasa. Contoh nanti bab sembahyang contohnya, maka kita kena ingat akan ilmu tu sentiasa sebab amalan kita. Jadi untuk kemah amalan, kalau biasalah ada orang yang dia suka mencatat tu, alhamdulillah, atas cara masing-masing lah. Jadi kalaulah kita Safinatun Najah edisi Jawinya, muka surat 2 baris bawah sekali, rukun iman yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa rusulihi, terjemahan di bawah tu kalau hak Jawi, ketiga daripada 6 rukun iman, percaya pada sekalian rasul, rasulnya, rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan sekalian rasul. Sebagaimana yang saya bicara slot yang terdahulunya, rukun iman yang kedua, beriman percaya pada sekalian malaikat. Rukun iman yang ketiga, percaya pada sekalian kitab-kitab. Rukun iman yang keempat, percaya pada sekalian rasul-rasul. Hak ni kita percaya secara ijmal, secara ringkas. Bagi Allah Ta'ala banyak malaikat. Bagi Allah Ta'ala banyak kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. Dan bagi Allah Ta'ala ramai rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna kita
percaya secara ijmal. Maknanya kita percaya bahawa malaikah ni makhluk Allah yang paling banyak, yang paling besar. Ramai malaikah ni. Kita beriman dengan sekalian. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Kemudian ramai rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beriman secara ijmal. Beriman secara satu-satu. Macam bicara selok yang terdahulu. Kalau malaikah gak, kita wajib beriman dengan malaikah hak 10 tu lah. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kemudian malaikat Hamalatul Arsy. Tu kena beriman satu-satu juga tu. Kita biasanya 10 je malaikah yang kita beriman satu-satu. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. 4 ni dipanggil ketua malaikah. 4 Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. 4 ni ketua malaikah. Keempat ni panggil mudabbiratil umur. Malaikah yang mengatur perjalanan alam. Ada 4 malaikah yang menjadi ketua malaikah. Kemudian Raqib, Atid. Raqib, Atid ni setengah menyatakan bahawa sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan Raqib, Atid, sebelah kiri pun Raqib, Atid. Tapi ada juga pandang mengatakan sebelah kanan Raqib, sebelah kiri Atid. Setengah pandang mengatakan Raqib, Atid ni bukan nama malaikah. Raqib, Atid ni adalah sifat kepada kiraman katibin. Sifat kepada malaikah yang tugasnya adalah mencatat kebaikan dan malaikah yang ditugaskan untuk mencatat kejahatan. Bukan nama malaikah tu Raqib dan Atid, tapi sifat malaikah yang mencatat tu, malaikat kiraman katibin tu lah. Katabah tu malaikat yang mencatat bersifat dengan Raqib dan Atid. Dan setengah menyatakan bahawa malaikat sebelah kanan, malaikat sebelah kiri, sebelah kanan pun Raqib, Atid, sebelah kiri pun Raqib, Atid. Ada juga pandangan sebelah kanan malaikat Raqib, sebelah kiri malaikat Atid. Itu ada pandangan-pandangan yang berbezalah. Kemudian Munkar, Nakir. Itu kita biasa dengar lah tu. Hak soal di alam barzah. Kemudian Malik dan Ridwan. Tu kita biasa, tu kita kenal lah. Hak tu jaga neraka dan syurga. Kemudian di antara malaikah lagi yang wajib kita beriman secara satu-satu adalah malaikat Hamalatul Arsy dia panggil. Malaikah yang menanggung arash. Yang mana arash ini adalah makhluk Allah yang besar. Jadi ada 4 malaikah yang dipanggil apa? Menanggung arash. Sebelum qiyamah lah. Selepas dia qiyamah, malaikah yang menanggung arash ni ada tambah lagi 4, jadi 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Quran kata. Maka selepas daripada qiyamah, malaikah yang menanggung arash 4, ditambah lagi 4 menjadi 8. Jadi hak malaikat yang menanggung arash ni pun wajib kita beriman secara satu-satu juga. Secara satu-satu. Termasuk malaikat yang wajib kita beriman secara satu-satunya adalah malaikat hafazah. Tiap-tiap anak Adam dijadikan 2 malaikat hafazah. 2 malaikat hafazah yang kerja dia adalah menjaga akan anak Adam tadi. Hak tu pun wajib diimani secara satu-satu. Di tiap-tiap anak Adam dijadikan 2 malaikat. Dipanggil malaikat hafazah. Yang mana bermula daripada jatuh benih di rahim ibu ni, Allah telah jadikan 2 malaikat hafazah. Sampailah seseorang itu meninggal dunia. 2 malaikat hafazah ni, ni dak tukar dah lah. Malaikat yang sama daripada jatuhnya benih di rahim ibu sampailah seseorang tu mati.
Kemudian malaikah ni adalah ibadullah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikah ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikah ni sama sekali tidak derhaka akan Allah, akan barang yang Allah Taala perintah kepada mereka, dan malaikah ini melakukan akan seperkara yang diperintah akan mereka. Ni malaikah. Malaikah ni taat semata-mata. Tuhan jadi dah tabi'i dia seumpama tu. Taat semata-mata. Secara matbu' dia, secara jibili, secara semula jadi, Tuhan jadikan malaikah ini taat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak derhaka kepada Allah. Kemudian, walaupun kita bicara berkaitan dengan tugas malaikah menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, meniupkan roh kepada kandungan ibu 4 bulan, malaikah yang mencabutkan roh, malaikah yang mencatat kebaikan dan kejahatan, malaikah yang memelihara akan tiap-tiap anak Adam, malaikah yang menyoal dalam alam barzah, malaikah yang jaga syurga dan neraka. Itu hanya cerita zahir sahaja. Tapi pegangan kita, malaikah adalah ibadullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila malaikah ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikah sama dengan jin, sama dengan manusia. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah, yang mana apa yang dilakukan oleh malaikah, pergi pada rukun iman yang ke-6, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas-tugas malaikah yang kita maklum. Tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada tugas sebagai khalifah atas muka bumi, mengabdikan diri akan Allah. Tapi apakah yang dilakukan oleh malaikah, oleh jin, oleh manusia, hakikinya balik kepada rukun iman yang ke-6. Kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk termasuk malaikah adalah lemah. Makhluk adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau kita cerita kok, malaikah yang menurunkan rezeki, itu hanya cerita pada zahir sahaja. Hakikinya, Ar-Razzaq, Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Allah Ta'ala lah wa yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala yang berzeki akan sesiapa yang Allah kehendak. Jadi rezeki daripada Allah. Kata malaikah tu hanya cerita tugas zahir dia. Malaikah yang meniupkan roh, malaikah yang mematikan, mencabutkan roh, hakikinya Allah lah. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah lah yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi wa imam malaikah makhluk yang paling besar, sebut makhluk. Makhluk adalah hamba Allah. Sebut makhluk, makhluk lemah. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah, qada dan qadar Allah. Walaupun saya sebut tadi malaikah secara jibili, secara tabi'i beribadah kepada Allah, tapi ibadah para malaikah adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman dengan kitab. Secara tafsirnya, Taurah, Injil, Zabur dan Quran, yang mana kitab adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, yang mana kandungan dalam kitab Allah, kandungan yang sebenar, kandungan yang terbaik, kandungan yang sempurna, sebab ianya adalah kalamullah. Kemudian beriman dengan sekalian rasul. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan untuk menyampaikan agama kepada ummah. Yang mana rasul-rasul ni dikuatkan dengan mukjizat, dengan perkara-perkara mencari adah yang mengkuatkan dakwaan mereka sebagai Rasulullah. Jadi rasul-rasul ni, hak rasul ni adalah
Ta'rifan rasul insanun, manusia. Malaikat tidak ada rasul. Jin tidak ada rasul. Rasul adalah manusia. Insanun, manusia. Zakarun, lelaki. Rasul ni lelaki. Rasul sama, Nabi sama, Rasul ni di kalangan orang lelaki. Tidak ada Rasul di kalangan orang perempuan. Rasul ni insanun. Nabi sama, Rasul sama. Insanun, manusia. Di kalangan malaikat tak ada Rasul. Di kalangan jin pun tak ada Rasul. Kemudian zakarun, lelaki. Jadi Nabi Rasul ni lelaki. Tidak ada Nabi Rasul di kalangan orang perempuan. Tidak ada. Ini atas pandangan yang muktamad lah. Atas pandangan yang muktamad. Tidak ada Nabi Rasul di kalangan orang perempuan. Walaupun adalah pandangan daif yang menyatakan bahawa ada Rasul di kalangan orang perempuan. Ada. Hawa, dikatakan Nabi. Bukan Rasul, Nabi. Hawa, Nabi. Ibu kita tu. Itu semua tu pandangan daif belaka lah. Tapi adalah dalam kitab membicarakan Siti Maryam, Nabi dikatakan. Hajar, Sarah, Nabi. Isteri Nabi Ibrahim AS. Ibu kepada Nabi Ismail AS. Ibu kepada Nabi Ishaq AS. Sarah, Hajar. Ada pandangan mengatakan ini adalah Nabi. Itu pandangan yang daif lah. Pandangan muktamad, Nabi Rasul adalah di kalangan orang lelaki. Kemudian Nabi Rasul ni hurun, yang merdeka. Tidak ada Nabi Rasul di kalangan hamba. Ada pun hak kisah Nabi Yusuf tu. Hak tu merdeka. Tapi ketika saudara-saudaranya campur ke dalam perigi, ingat ke mati lah. Ada orang yang lalu tu, dia timba air dalam perigi, Nabi Yusuf ada dalam timba tu. Jadi saudara-saudari mari mengaku, oh ini hamba kami yang melarikan diri. Nabi Yusuf bukan hamba. Sebab Nabi Rasul di kalangan orang yang merdeka. Cuma saudari menipu mengatakan Nabi Yusuf ni hamba yang lari. Dia pun jual kepada orang hak lalu tu. Lepas tu kena pula siapa di bandar tu kena jual pula. Tapi sebenarnya Nabi Yusuf bukan hamba. Nabi Yusuf adalah orang yang merdeka. Kemudian Nabi Rasul ni diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diperintahkan menyampai, itu adalah Rasul. Tidak diperintah menyampai, ianya adalah Nabi. Diperintah menyampai, diperintah tabligh, ianya adalah Rasul. Kalau tidak diperintah menyampai, ianya adalah seorang Nabi. Itu berkaitan dengan, secara ringkas berkaitan dengan Nabi, Rasul dan juga Nabi. Yang mana kita maklumlah, tiap-tiap Rasul adalah Nabi. Dan tiap-tiap Nabi tidak semestinya Rasul. Sebab Rasul 313 orang. Daripada kalangan Nabi 124,000 orang. Jadi Nabi, ini pandangan masyhur. Walaupun ini bukan pandangan yang kuat. Tapi ini pandangan masyhur. Pandangan kuatnya, Nabi ramai, Rasul ramai. Berapa jumlah? Tak usah berapa jumlah lah. Setakat ramai je. Tapi kita masyhurnya, Nabi 124,000 orang. Daripada 124,000 orang Nabi itulah, diangkat pangkat risalah kerasulan 313 orang daripada 124,000 Nabi. Jadi Rasul pasti Nabi. Tapi Nabi yang ramai-ramainya setakat pangkat Nabi juga. Pangkat nubuah. Pangkat kenabian sahaja. Jadi kalau kita kira persen lah. Daripada 124,000 Nabi. Diangkat pangkat kerasulan 313 orang. 1% memang tak siapa. No. Dah 124,000 orang.
Kalau 1% dia kena 1240. Sekarang ni 313 sahaja yang diangkat pangkat menjadi rasul. Mana kita kata kok 0.25 dok. Boleh. Tu kira lah. Mana 124,000 nabi. Daripada 124,000 nabi tu diangkat pangkat rasul 313 orang daripada 124,000 nabi. Tu. Jadi rasul adalah nabi dan nabi yang ramanya adalah setakat nabi jua. Itu hak rukun iman yang keempat, beriman dengan sekalian rasul. Wal yaumil akhiri. Terjemahan di bawah. Dan kelima daripada 6 rukun iman, percaya pada hari kiamat. Diterjemuh dengan percaya pada hari kiamat. Hak kitab tu kata wal yaumil akhiri. Diterjemuh dengan percaya pada hari kiamat. Dia hari kiamat, hari akhir. Kita ambil hak kitab ni dahulu. Wal yaumil akhiri. Kita terjemuh dengan dan hari kesudahan. Tu. Wal yaumil akhiri dan percaya pada hari kesudahan. Tapi diterjemuh tu, hak Jawi lah, hak Rumi terjemuh macam mana, wallahu alam lah. Hak Jawi, percaya pada hari kiamat. Dia, kita ni sebut kiamat, ataupun sebut hari akhir, ataupun kita sebut hari akhirah. Kita masyhur dua dah. Hari kiamat satu, hari akhirat. Akhirah. Hari akhirah, hari akhir. Hari akhirah ni hari kesudahan. Hari kiamat, satu nama. Cuma kadang-kadang orang kita ni, dia memahami kiamat adalah tiup sangkakala yang pertama. Itu kiamat. Dan tiup, dia ada 2 kali tiup sangkakala. Tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan sekalian. Senggang antara tiup sangkakala yang pertama dengan tiup sangkakala yang kedua 40 tahun. Jadi tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan kembali. Jadi kita memahami kiamat ni hanya semata-mata dihancurkan langit dan bumi. Hari kiamat kita panggil. Dia kalau kita nak pergi kepada makna asal, kiamat, makna asal. Kita biasa dengar kan, qiyam. Kan rukun sembahyang, niat, takbir, qiyam, Fatihah. Apa dia qiyam? Berdiri. Sifat Allah yang kelima. Dah. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa makna qiyamuhu? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Jadi qiyam tu makna berdiri. Asal makna qiyamah adalah berdiri dan bangkit daripada kubur dan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Itu qiyamah. Mana qiyamah ini tiup sangkakala yang kedua, bangkit berdiri daripada kubur dan akan berhimpun dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itu asal makna qiyamah. Jadi qiyamah sama, hari akhirah sama, nama sahaja berbeza. Dia hari Maliki Yaumiddin.
Yaumiddin tu hari kiamah juga, hari akhirah juga. Dia ada ratus nama hari kiamah, hari akhirah. Cuma pembicaraan hak rukun iman yang keenam ini, beriman dengan hari akhir, ataupun kita sebut hak masyhurnya hari akhirah, ataupun masyhur kita sebut dengan hari kiamah. Hari akhirah, hari kiamah. Jadi bilakah ni pembicaraan hak rukun iman yang kelima ni, beriman dengan hari kiamah ni, bilakah bermulanya pembicaraan yang wajib kita imani daripada rukun iman yang kelima ni? Bilakah bermula? Dia ada berbagai-bagai pandangan lah. Satu pandangan menyatakan bermula dari tiup sangkakala yang kedua. Ada mengatakan bermula dari tiup sangkakala yang pertama. Ada setengah pandangan menyatakan bahawa hari kiamah, hari akhirah yang wajib kita imani, di rukun iman yang kelima adalah bermula daripada hari mati seseorang yang akan menghadapi persoalan barzah. Dia mula di situ. Jadi rukun iman yang kelima, wal yaumil akhiri, dan berpercaya, yakni beriman dengan hari akhirah. Hari akhirah, hari kesudahan. Apa makna hari akhirah, hari kesudahan? Berakhirlah, sudahlah hari seseorang apabila mati dia. Jadi di situlah permulaan hak rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Bila hari kesudahan? Mati seseorang, sudahlah hari di atas dunia. Bermula alam barzah. Jadi rukun iman yang kelima ni bermula dengan percaya dengan alam barzah. Ada persoalan barzah, ada nikmat dan seksaan di alam barzah. Mula di situ. Adapun berakhirnya hari dunia, itu tiup sangkakala yang pertama. Hari akhir, hari kesudahan bagi dunia, tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi. Hari akhirah, hari kesudahan bagi seseorang dengan dipanggil kiamah kecil, iaitu hari mati seseorang. Jadi pembicaraan hak berkaitan dengan beriman dengan hari kiamah, rukun iman yang kelima, atau kita sebut sebagai beriman dengan hari akhirah, hari kesudahan, adalah bermula dengan beriman dengan persoalan barzah. Beriman dengan persoalan barzah yang mana akan disoal oleh Munkar dan Nakir. Ada persoalan barzah. Selepas ada persoalan, ada nikmat dan juga ada seksaan di alam barzah. Hak tu hak permulaan beriman dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan, ataupun disebut sebagai beriman dengan hari kiamah. Yang mana selepas selesai dikebumikan, datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir, yang akan datang menyoal. Tapi ada yang datang kedua-dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ada yang hanya disoal oleh Munkar sahaja. Ada yang hanya disoal oleh Nakir sahaja. Itu berbeza keadaan lah. Faham tak ni? Kemudian yang disoal adalah ruh dan jasad. Yang akan disoal nanti di alam barzah adalah ruh serta dengan jasad. Bukan hanya soal ruh sahaja. Mati seseorang apabila ruh dipisahkan daripada jasad. Ruh dipisahkan daripada jasad, maka matilah seseorang. Bila masuk alam barzah, Allah Ta'ala akan mengembalikan ruh kepada jasad seseorang.
Jadi maknanya yang akan disoal di alam barzah adalah ruh serta dengan jasad. Yang akan menerima nikmat di alam barzah, yang akan menerima seksaan di alam barzah adalah ruh serta dengan jasad. Bukan hanya ruh sahaja. Sebab dulu-dulu masa budak-budak, biasa-biasa dengarnya ruh sahaja yang disoal oleh Munkar dan Nakir. Ruh sahaja yang dapat nikmat ataupun seksaan di alam barzah. Tidak. Selepas dikebumikan, Allah Ta'ala akan mengembalikan ruh tadi. Ruh tadi yang dicabut daripada jasad di alam dunia, maka mati seseorang. Selepas dikebumikan, masuk alam barzah, Allah Ta'ala akan kembalikan ruh kepada jasad. Yang mana yang disoal adalah ruh dan jasad. Yang dapat nikmat dan seksaan adalah ruh serta dengan jasad. Kemudian bicara berkaitan dengan alam barzah ataupun alam kubur. Dia disebut dengan alam kubur. Nikmat kubur, azab kubur. Nikmat kubur, azab kubur. Dia kubur-kubur ni kalau orang ke bumi dalam kubur. Kalau tak ke bumi macam mana? Mati dimakan oleh haiwan, mayat yang tidak dijumpai. Mati lemah contohnya, mayat tidak dijumpai. Mati terbakar sampai ke hancur, langsung tak jumpa dia punya jasad dia. Macam mana pula tu? Maka tak ada lah dia kena soal kubur ke, nikmat kubur ke, azab kubur ke. Disebut kata soal kubur, nikmat kubur, azab kubur ni dia kepada ghalib je. Sebab ghalibnya akan dikebumikan. Jadi termasuk yang akan disoal, yang akan dapat nikmat dan seksaan kubur, termasuk mereka yang tidak dikuburkan. Termasuk mereka yang tidak dikuburkan. Sebab apa? Sebab makan di binatang buah. Mayatnya langsung tidak ada. Macam sebut tadilah, lemah. Lepas lemah tu, cari punya cari, akhirnya dihentikan operasi, tak jumpa siapa kesudah. Mana pakai, mengapa ni? Tidak berkubur lah. Mana berkubur di laut lah kita kata. Mana jasad tidak dikebumikan. Dah tak ada lah persoalan kubur. Tetap ada persoalan kubur. Tapi tidak dikuburkan. Macam mana persoalan kubur? Jadi sebut kata persoalan kubur, sebut kata nikmat dan azab kubur, itu hanya pada Khalik. Kalau tidak kuburkan, mana tidak kuburkan? Itulah hak ni. Hak dia mumia apa tu? Hak budak cermin tu. Kan contohnya hak Marcos. Hak Filipin tu kan mayat dia tidak dikuburkan kan, di budak cermin je kan. Pandai duduk di luar negara, bukan di Filipina kan. Maka dia tidak kenalah persoalan barzah sebab dia tidak dikebumikan. Sama sahaja. Sebab ini alam lain, alam barzah. Alam barzah lah nama sebenar. Kalau panggil alam kubur pun tak apa. Itu dipanggil alam kubur. Panggilan atas ghalib jua. Kemudian, jadi insya-Allah lah di rukun iman yang kelima ni mungkin panjang sikit lah saya akan bicara. Bicara berkaitan dengan barzah. Bicara berkaitan dengan tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali. Kemudian dihalau, dihimpun di mahsyar. Kemudian di mahsyar ni pula ada bagai-bagai keseksaan bagi orang yang kafir, bagi orang yang fasik, orang derhaka pada Allah. Kemudian di mahsyar ni ada asy-syafa'atul uzma, nanti saya akan bicara. Kemudian di mahsyar ni ada hisab, kira bicara. Hal ni semua yang kita wajib imani belaka ni. Hak masuk di rukun iman yang kelima. Jadi rukun iman yang kelima ni pendek je. Wal yaumil akhiri, dan percaya dengan hari kesudahan. Percaya dengan hari qiyamah. Yang masuk dalam tu banyak tu. Percaya dengan
hisab. Percaya dengan mizan. Percaya dengan telaga haud, telaga Nabi SAW. Percaya dengan titiang sirat. Percaya dengan syurga dan neraka. Ini semua masuk di rukun iman yang kelima. Beriman dengan hari akhirah, hari kesudahan, ataupun disebut dengan hari kiamat. Jadi, insyaAllah saya akan mulakan dengan berkaitan dengan persoalan barzah, persoalan kubur, kemudian pergi kepada nikmat serta dengan azab di alam barzah. Jadi, hak berkaitan dengan persoalan kubur ni, dua perhimpunan jua, dua golongan jua yang langsung tidak kena persoalan kubur. Iaitu para anbiya, para nabi dan para syuhada. Jadi para anbiya, para nabi, para mursalin, para rasul. Kita sebut kata para anbiya ni termasuklah rasul, sebab rasul adalah anbiya juga. Rasul adalah nabi juga. Jadi para anbiya, para nabi dan para syuhada. Orang yang mati syahid ma'rakah. Dia panggil syahid dunia dan akhirah, dia panggil. Syahid dunia dan akhirah ini tidak kena persoalan barzah. Ada pun yang kita biasa dengar tu, orang yang mati syahid akhirah, dia panggil. Mati syahid akhirah ni, hak ni wajib dimandikan serta dikapankan. Contoh orang mati syahid akhirah ni, mati beranak, mati terkejut, mati penyakit wabak. Contohnya, mati kerana penyakit COVID sekarang. Dia panggil syahid akhirah, dia panggil. Jenazahnya wajib dimandikan dan dikapankan. Tidak dimandikan tu, ada kerana-kerana dia lah. Tidak dimandikan tu. Jadi, hak syahid akhirah seumpama ni, mati beranak, mati terkejut, mati serangan jantung, mati aksiden, mati terkejut lah ke tu. Mati wabak penyakit. Ini dia panggil syahid akhirah. Atas pandangan muktamad, mereka tetap kena persoalan barzah. Tapi persoalan yang ringan. Bila persoalan yang ringan, maka mudahlah luluh dah ringan. Bila mudah luluh persoalan barzah, akan dapat raudatun min diyar jannah. Alam barzahnya akan menjadi kebun daripada kebun syurga. Sebaliknya mereka yang tak lepas dari persoalan barzah, mereka akan menempuhi hufratun min hufarin nar. Lubang daripada lubang neraka Allah. Yang kita duk minta tu kan. Allahumma ja'al qabrahu raudatun min jannah. Wala ta'nya qabrahu hufratun min hufarin nar. Kan kita minta supaya jadikan kubur itu ini kebun daripada kebun syurga. Yang jadikan kuburnya lubang dari lubang neraka. Jadi orang yang lepas dari persoalan barzah akan dapat kebun daripada kebun syurga. Sebaliknya mereka yang tak lepas persoalan barzah akan ditimpa dengan lubang daripada lubang neraka, yang mana bagai-bagai keseksaan pula yang ada di alam barzah, alam yang paling hampir dengan kita sebelum menempuhi alam mahsyar, sebelum menempuhi alam syurga dan neraka. Jadi insyaAllah di slot akan datang, saya akan menyambung kembali hak rukun iman yang kelima, wal yaumil akhiri, dan kelimanya percaya pada hari kiamat. Akan saya bicara bermula dengan bicara persoalan barzah, nikmat dan juga azab di alam barzah. Wallahu a'lam.